Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaannya dan rahmatnya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan izin oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung pengajian kuliah kita. Dan malam ini insya-Allah kita akan masuk pada mana ya? Hadis orang puasa, kan? Betul. Orang puasa jika menghadapi makanan, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyatakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara salah seorang daripada kamu dijemput untuk mendatangi sesuatu jemputan makanan daripada saudaranya, maka hendaklah ia hadir. Jika dia ketika hadir itu dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan, dan jika ia dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pertamanya hadis ini membicarakan kepada kita tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum. Yang pertamanya tentang hukum untuk menghadiri undangan atau jemputan, ya. Apa hukum kita menghadiri undangan dan jemputan daripada saudara kita yang mengundang dan menjemput kita? Dalam bab ini para ulama telah berbeza pendapat. Para ulama telah berbeza pendapat kepada beberapa qaul. Di dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang telah pun ditarjihkan berdasarkan kepada pendapat Imam Asy-Syarbini dan beberapa yang lain, menyebutkan undangan terhadap apa-apa jemputan, terutamanya jemputan kenduri perkahwinan, adalah wajib. Hukum dia apa tuan-tuan? Wajib. Maknanya kalau orang jemput kita datang kenduri, kita tak hadir, berdosa. Bukan dosa kecil, ya. Ada yang kata dosa kecil lah, tidaklah sampai kepada peringkat dosa yang besar, tapi berdosa lah. Berdosa, ya. Tidaklah sampai kepada peringkat dosa yang besar, tetapi ia berdosa. Kenapa? Alasan dan hujahnya, yang pertama, kata perintah di dalam hadis ini memberi makna wajib. Kerana Nabi kata fal yujib. Nabi kata kalau dia undang kamu, kamu kena datang. Nabi bagi arahan perintah, datang. Nabi cakap fal yujib, maknanya kamu datang. Dan kata perintah itu pada hukum asalnya memberi makna wajib, melainkan adanya dalil ataupun adanya isyarat yang menyatakan dia sunat.
Tapi kata mazhab Syafi'i dan beberapa pendapat yang bersependapat dengan mereka, berdasarkan mafhum hadis, jelas ia wajib. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang puasa pun kena datang. Dalam hadis ini tadi kan Nabi kata kalau dia berpuasa, dia kena datang. Tak boleh saya puasa tuan, boleh tak saya tak datang? Tak boleh. Sebab Nabi kata puasa itu tidak menghalangi untuk kewajipan bagi dia hadir. Cuma dia hadir tak semesti dia kena makan. Yang penting dia menunaikan tanggungjawab untuk hadir. Begitu tuan-tuan. Demikian jugalah pendapat-pendapat mazhab yang lain. Melainkan ada beberapa pendapat yang menyatakan mazhab qaul ulama yang menyatakan dia adalah merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Ada yang memberi pendapat sunat muakkad. Apa alasan yang mengatakan sunat muakkad? Kerana dia berpegang kepada hadis yang lain, yang mana Nabi SAW bersabda, haqqul muslim alal muslim sittan. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain, Nabi kata ada 6. Hak sesama kita orang Islam ni ada 6. Nabi cakap. Yang pertama Nabi kata raddus salam, iaitu menjawab salam. Kalau orang bagi salam kat kita, antara hak yang perlu kita tunaikan pada saudara kita itu, kita jawab balik salam dia. Yang kedua tashmitul atis, iaitu mendoakan kepada saudara kita yang bersin dengan kita sebut yarhamkallah. Itu juga kalau tengok kawan kita bersin, tuan-tuan doakan pada dia, bererti tuan-tuan telah tunaikan hak tuan-tuan kepada saudara kita. Kalau kita dengar dia bersin, kita tengok dia bersin, kita buat diam saja, maknanya kita tak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Yang ketiga i'adatul marid, iaitu menziarahi orang-orang yang sakit. Nabi cakap kita ziarah orang yang sakit, kawan kita sakit kita pergi ziarah. Itu juga hak saudara sesama muslim. Yang keempat itba'ul janaiz, kita menghadiri pengurusan kematian dan jenazah dia. Kita kena hadir tuan-tuan. Yang kelima ijabatud da'i. Ini yang nak masuk kat sini ni. Yang kelima adalah memenuhi undangannya, maknanya hadir. Nabi cakap hadir. Dan yang keenam idzastansahakum falyansah, kalau dia minta nasihat kepada kamu, berikanlah nasihat kepada dia. Maknanya kalau kawan kita jumpa kita, dia kata tolonglah nasihat saya sikit, atau tolonglah nasihat anak saya sikit, kita kata minta maaf saya sibuk. Tak boleh, kena tolong walaupun sekejap. Sekejap pun tak apa. Okey, dengar cakap ayah, okey dah biar. Kerana itu menunaikan hak orang muslim ke atas orang muslim yang lain. Kalau dia tanya soalan, kita kena jawab. Seperti kerana dia tanya soalan tu juga dia nak minta nasihat lah, dia nak minta pendapat, dia nak minta pandangan. Jadi kita kena tunaikan. Ya, jadi ada 6 perkara. Jadi pendapat yang kata sunat ini, dia kata dalam 6 yang Nabi sebut tu bukan semuanya wajib. Betul tak? Doa kepada orang bersin wajib ke? Tak wajib, sunat je. Jadi memandangkan 6 perkara itu pun hak muslim ke atas muslim juga. Melainkan jawab salam lah wajib. Ya, jawab salam tu wajib lah. Tapi dalam 6 tadi bukan semuanya wajib. Ya, menziarahi saudara yang sakit, dia tidaklah wajib, sunat lah. Ya, jadi oleh kerana itu mereka kata memenuhi undangan jemputan, ia juga adalah merupakan sunat muakkadah. Ya, jadi ada khilaf lah ulama di situ. Tapi kalau dia tak hadir pun, kalau pendapat yang kata sunat pun makruh lah kalau saja-saja tak hadir. Dia akan jadi haram bila dia janji kata dia hadir, lepas tu dia tak hadir. Yang tu haram lah, kerana dia mungkir janji. Jelas kat situ tuan-tuan ya.
Baik, itu berkenaan dengan hukum, dan saya lebih cenderung mengatakan bahawasanya pendapat yang kata wajib tu lebih kukuh. Sebab apa tuan-tuan? Alasan mazhab yang kata wajib, kerana dia kata kenduri kahwin ni sekali je seumur hidup, melainkan kawan tu kahwin banyak kali lah. Anak kita baru kahwin, yang kahwin tu pula perempuan anak kita, takkan nak buat majlis 3 kali? Anak yang sama mestilah sekali saja, kecuali dia bercerai buat lagi, tu lain lah. Tapi takkanlah kita nak minta bercerai pula kan. Jadi kemungkinan perkahwinan itu sekali saja dan mungkin tak berulang lagi, melainkan kalau jodoh tak panjang tu kita tak tahu. Jadi oleh kerana undangan itu hanyalah sekali sahaja, yang mana tak tahu lagi ada tak kenduri lagi untuk anak dia jika jodoh tak panjang, oleh kerana itu tuntutan memenuhi jemputan itu adalah lebih wajib. Sebab tu ada mazhab dia bahagikan, kalau doa selamat, bila-bila boleh buat doa selamat tuan. Saya tak boleh hadir hari ni tuan, tak apa, nanti dia kata bulan depan saya buat lagi majlis doa selamat datang ya. Doa selamat bila-bila boleh buat. Kalau kenduri kahwin dia tak boleh bila-bila, dia sekali tu je. Pasal kita tak tahu jodoh orang tu panjang ke pendek, kita tak tahu. Jadi sebab itu mereka kata bagi undangan majlis perkahwinan maka hukumnya wajib. Tapi kalau kita tak dapat hadir, kita kena maklumkan keuzuran kita, dan kita kena memohon maaf kepada dia dan meminta halal kepadanya. Kepada siapa? Kepada tuan tuan punya kenduri itulah ya. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, di dalam hadis ini juga membicarakan tentang manakah yang lebih afdal, meneruskan berpuasa bagi orang yang mendapat jemputan, ataupun dia perlu berbuka jika dia mendapat jemputan. Mana lebih afdal ya? Ini ulama bahas. Dalam hadis ini Nabi kata pergi juga undangan, tapi kalau kamu nak berpuasa, kamu doakan, tak payahlah makan. Tapi kalau kamu tak puasa hari tu, kamu makanlah, jangan tak makan pula. Baik, di sini juga ada pendapat para ulama. Dia kok mana pun para ulama ni akan berbeza tuan-tuan. Pendapat yang pertama mengatakan berbuka itu lebih afdal daripada meneruskan puasa jika puasa itu bukan puasa yang wajib. Contoh macam dia puasa qada. Puasa qada wajib lah. Mana ada orang buat kenduri tiap Ramadan? Kalau siapa hadir kenduri tiap Ramadan, haram hadir. Sebab siang Ramadan kena puasa, dia pergi buat kenduri. Saya kena hadir Ustaz, dan saya kena berbuka wajib Ustaz. Itu sesat nama ni ya? Eloklah buat laporan. Itu menghina kehormatan Ramadan dan boleh kena kafarah mengikut sebahagian mazhab. Baik, jadi macam mana tuan-tuan? Maknanya pendapat pertama kata kalau dia puasa sunat atau dia berpuasa sunat, sama ada bukan puasa wajib lah, bukan puasa ganti, bukan puasa nazar, bukan puasa kafarah, tapi dia puasa sunat yang macam Isnin Khamis, yang bila-bila minggu depan pun dia boleh buat. Ataupun dia berpuasa sunat yang afdal, macam puasa Ashura, macam puasa Arafah, macam puasa hari putih dan seumpama dengannya. Maka mana lebih afdal? Pendapat pertama kata berbuka itu lebih afdal. Lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Disebabkan kerana berbuka itu dapat 2 pahala tuan-tuan. Kalau kita puasa dapat 1 pahala. Ni pendapat pertama juga. Kalau kita puasa, siapa dapat pahala? Orang yang datang undangan tu, satu, dia dapat pahala puasa dia lah. Sebab dia meneruskan puasa dia, dia dapatlah pahala puasa dia. Betul kan? Baik. Yang kedua, dia dapat 2 pahala. Satu, pahala dia datang kenduri. Nombor 2, pahala dia puasa. Tapi kalau dia puasa,
Orang panggil, dia buka, dia dapat 3 pahala. 3 pula. Pertama, dia dapat pahala memenuhi undangan, dapat pahala. Nombor 2, dia dapat pahala apa tuan-tuan? Nombor 2, dia dah dapat pahala puasa itu. Apa pula dia dapat pahala puasa? Dia buka puasa, Ustaz. Dia buka puasa bukan kerana kesengajaan dan kemahuan daripada dirinya, kerana ada keuzuran. Apa keuzuran yang menghalangi untuk dia meneruskan puasa? Saudaranya menginginkan untuk dia hadir undangan dan makan. Orang perempuan puasa sunat Arafah, tiba-tiba lagi setengah jam nak masuk maghrib, haid. Dia dapat tak pahala tuan-tuan? Dapatlah, bukan dia minta haid tu, bukan di luar daripada kemahuan dia. Lainlah dia puasa, Ji, jemput saya Ji. Kawan ni tak jemput, tolong jemput saya. Pasal apa? Saya nak buka puasa ni. Yang tu tak dapatlah pahala. Orang tak jemput dia, dia tengok orang kawan dia jemput kawan kepada kawan dia. Ji tak jemput saya ya, kawan saya Haji jemputlah saya. Boleh saya buka puasa, dia kata. Nampak? Nampak tu? Yang satu lagi orang kita ni tuan-tuan, kalau dia puasa sunat, kawan dia ajak, jom pergi minum, aku kena buka ni sebab kau ajak. Dia kenduri kahwin je buka. Yang ajak pergi makan tengah hari, makan nasi kandar tu buka besalnya. Itu salah guna hukum tu. Ini sesat ni. Ini memain-mainkan hukum. Tak bolehlah semua orang ajak je pergi buka puasa walaupun puasa sunat. Tak. Ini bagi majlis kenduri kahwin, sebab dia sekali saja. Lagi satu pendapat yang kata afdal berbuka tu sebab apa? Sebab puasa tu sunat, sedangkan menghadiri undangan itu wajib. Bila bertembung antara wajib dan sunat, mestilah dahulukan yang wajib berbanding yang sunat. Nampak tu? Pahala kedua, dia dapat pahala puasa tu sebab bukan kemahuan dia nak teruskan puasa, tapi kawan dia nak suruh dia mai juga. Makanlah sikit, kita nak cakap kita puasa pun kita segar lah kan. Makanlah. Okeylah, saya makanlah. Kawan tu sebut 2-3 kali lah, tak sudi ke makan. Kita nak kata kita puasa kan, orang pakat tahu pula kita puasa. Setengah orang kan dia segan nak bagi tahu amalan dia. Yang ketiga, dia dapat pahala apa tuan-tuan? Dia dapat pahala memberikan kegembiraan kepada saudaranya. Kan Nabi sebut, sebaik-baik amalan idkhalus surur ala qalbi akhik. Sebaik-baik amalan engkau memasukkan kegembiraan kepada saudara kamu. Kita bagi orang gembira tuan-tuan, dapat pahala. Yang makan tu lebih-lebih lah gembira. Patut kena puasa dapat makan, lagilah gembira. Ya, kena pula lauk sedap. Kalau kena lauk tak sedap, dia menyesal lah buka puasa tu. Kena pula nasi berani gam ke apa, seronok lah dia. Baik, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya mengikut keadaan. Dia tak kata berbuka tu lebih afdal, dia kata ikut situasi. Kalau dengan dia teruskan puasa menyebabkan benda itu tidak, apa ni kita panggil, tidak menimbulkan kekecewaan kepada pihak orang yang mengundang, yang memang dah tempa. Sebab kadang-kadang kan kita kalau pergi majlis kahwin kan, kadang-kadang kan tempat-tempat VVIP ataupun kawan-kawan rapat biasa kan, dia bawa lah lauk lebih sikit, lauk special sikit, dia bagi khas untuk kita ni. Kita pula terlupa pergi puasa pula. Dia dah bayar ni, memanglah boleh tapau bawa balik, tapi tak tentu juga, takut tak ada nak balik basi dulu. Ni siapa pula nak makan? Jadi pendapat kedua dia kata tengok keadaan tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan bagi tahu saya puasa,
Dia tak kecil hati. Tak apa, jangan buka, dia kata. Tak apa, makanan ni yang lebih, yang bahagian kamu tu tak apa, kebetulan saya jemput lebih, saya boleh bagi dan tak membazir. Dia tak kecil hati, teruskan puasa. Tetapi dalam masa yang sama Nabi kata falyusalli, doakanlah kepada pihak pengantin, mempelai dan juga kepada ahli keluarga dia. Apa doa yang kita kena doakan? Doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau orang mengundang kita undangan jemputan, pertama kita doa kepada pengantin, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lepas tu kita doa pula kepada tuan empunya majlis, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa at'amahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa yang Nabi SAW bacakan ketika Nabi mendapat jemputan, Nabi makan. Selepas daripada itu Nabi mendoakan kepada sahabat Nabi yang menjemput jemputan undangan itu kepada Nabi SAW. Ataupun dalam setengah riwayat yang lain, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan pada orang memberi makan kepada kami, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Mudah saja tuan-tuan. Tak boleh baca kod Arab, kod Melayu pun tak apalah. Ya. Tapi kalau misalnya orang tu kecewa, Allahu Akbar, puasa ke? Dia rasa macam, Allah, kenapa puasa? Dia cakap lain macam dah. Tuan-tuan tengok nada dia boleh macam dah. Sebab saya ni tempah nasi dagang ni dari Terengganu ni. Dia punya kos hantar tu, Food Panda tu lagi mahal daripada harga nasi kandar. Nasi dagang lagi mahal. Semata-mata kan saya tahu haji nak datang je, dia kata. Bila kita dengar dia cakap, tuan-tuan jangan pula bagi alasan macam-macam lagi. Okey, tak apa, saya buka, jangan risau, saya buka. Kerana ada di sana satu hadis, isteri Nabi telah berpuasa, kemudian Nabi mendapat undangan. Maka Nabi menjemput kedua isterinya, dan isterinya mengatakan, kami berpuasa ya Rasulullah. Nabi kata, berbukalah dan gantikanlah hari kau puasa itu pada hari seterusnya. Maknanya apa? Hari esok. Dapat pahala sama, tuan-tuan. Masalah orang kita kalau dia dah buka, dia tak qada lah, tu masalah. Katakanlah tuan-tuan dapat jemputan hari Isnin, Kenduri tu, pelik sikit lah, mungkin cuti public holiday. Kita nak puasa Isnin ni, kawan kita kata, tolonglah kau tak makan, saya kecil hati lah. Jadi kita buka puasa hari Isnin, Selasa tu niat qada puasa hari Isnin, dapat pahala walaupun kita puasa hari Selasa. Sebab apa? Sebab kita memang nak puasa hari Isnin, tapi kita bertembung tanpa kesengajaan dengan hak saudara kita, maka kita boleh qadakkan balik. Seperti mana kalau tuan-tuan semayang sunat qabliyah atau ba'diyah, elok kita nak semayang qabliyah, datang kawan kita, kita nak semayang ba'diyah. Ni pernah berlaku zaman Nabi nak semayang ba'diyah zuhur, datang satu rombongan nak masuk Islam. Ni benda wajib dakwah ni. Nabi dakwah, habis waktu. Apa Nabi buat? Nabi qada ba'diyah zuhur pada waktu asar. Sebelum semayang asar tu, Nabi qada qabliyah zuhur, walaupun sudah masuk waktu yang lain. Soalan orang kita bila dia buka tu dia qada lah. Apa kira halal lah Ustaz? Halal. Ya? Baik. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan dia berpuasa itu adalah lebih baik, tapi dia tetap kena hadir, cuma dia kena berpuasa. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang agak lemah lah. Sebenarnya dia jadi khilaf ni, macam ada sahabat Nabi bila dia pergi kenduri, dia dijemput, dia buka puasa,
Bila dia tahu anak-anak dia, ahli keluarga dia puasa, dia Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar kata, buka kamu semua puasa sebab ini sunnah Nabi, dia cakap. Ada pula hadis Abu Hurairah bila pergi kenduri, itu yang jadi bertembung pendapat ulama tu. Abu Hurairah bila pergi kenduri, orang jemput dia, dia kata aku berpuasa. Lepas tu orang kata berbukalah, dia kata berpuasa itu adalah menepati sunnah Nabi. Jadi masing-masing kata itu sunnah Nabi. Disebabkan kerana itulah adanya perbezaan pandangan para ulama. Tetapi saya lebih bersetuju pendapat yang nombor 2 tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dulu. Kita gabungkan dua pendapat. Satu pendapat kata makan berbuka lagi bagus. Satu pendapat kata puasa lagi bagus. So kita ambil yang pertengahan. Pendapat kedua tu dia kata tengok keadaan. Kalau tuan rumah kata okey, tuan-tuan puasa lah. Tapi kalau tuan rumah nak raikan kita tengok cara dihias pun kita terkilan lah kalau tak makan ni. Jadi kita pun ambillah keputusan untuk berbuka puasa. Ya. Okey, baik. Itu maksud dia, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Okey, kita masuk hadis yang seterusnya. Cuma ada timbul persoalan kat sini. Ulama juga berbincang. Kan tadi ada pendapat yang saya kata pergi hadir majlis kenduri ni wajib. Tapi ulama bincang, kalau majlis kenduri tu ada benda mungkar, wajib tak hadir? Contoh, kita pergi majlis kenduri, ada tarian, siapa-siapa couple boleh naik atas, boleh menari, berdansa. Kalau menari suami isteri itu lain lah. Ni menari ikut siapa-siapa nak menari lah. Ada benda mungkar. Orang menari pula jenis pakai skirt je, pusing pula, cucu. Kita tak makan. Makan nasi tumpah, mulut nganga. Sampai ke sudah tak telan nasi tu. Orang kata ji bila nak habis makan ni. Tu duk tengok tu, ya Allah, segak sungguh. Saya pernah, tuan-tuan. Saya pernah orang jemput baca doa. Biasalah kita ni orang jemput baca doa. Baca doa kenduri kahwin di Hotel Sunway. Ni Sunway kan? Tak jauh. Pergi-pergi, tuan-tuan. Elok je baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak tahulah hotel punya pengurusan kan. Rupanya ada tuang arak. Dia tak minum lah arak tu. Memang yang hadir tu semua orang Islam lah. Tapi dia tak tahu benda tu package tu, dia tak check betul. Cara dia nak ni, ada tuang arak pula dah. Botol itu tu tuang. Dia tak ada minum pun, saja nak bagi nampak gempak lah. Saya kata habislah. Aku baru berdoa minta rahmat, hampa bawa tolong laknat. Kalau dia bagi tahu, saya tolak, tuan-tuan. Saya tolak. Kita tak tahu. Takkan kita nak jadi polis pula. Majlis ada apa? Ustaz ni saya jemput macam doa, yang sibuk tanya pengurusan macam apa? Kan? Takkanlah kita nak tanya detail macam tu kan? Kita pun tak tahu lah. Jadi bila saya tengok je tuang, saya terus pergi jumpa tuan rumah, saya minta maaf, saya kena beransur, saya kata. Jadi dia pun berubah muka lah. Dia tengok saya lain dengan dia, kata minta maaf. Saya kata saya pun tak tahu, dia terkejut. Dia tak check betul. Sebab bukan dia urus. Kadang ayah ni dia suruh anak-anak dia buat. Anak pun nak jenis gempak-gempak punya. Ambil gempak sungguh lah tu. Mana boleh duduk dalam majlis yang dihidangkan padanya arak. Memanglah tak minum, tapi dihidangkan arak pun. Jadi saya balik tu kan, tak makan lah. Sedap lah tu makan lah. Baru ingat habis baca doa, dia dah pesan lah, doa pendek sikit Ustaz, VIP banyak lah, okey lah. Kita ingat pada doa pendek tu bolehlah makan. Tengok sekali meletup tu tak jadi. Balik lah makan kat restoran lah. Rezeki kat restoran. Jadi ulama bincang, kalau majlis tu ada mungkar, kena hadir juga ke tak kena hadir? Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata jangan hadir. Jangan hadir, tak wajib hadir. Sebab menghadiri, melihat kemungkaran juga mungkar. Kenapa Allah kata dalam Quran,
wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, kata Allah, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika kamu tengok wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik yang duduk dalam majlis itu mengejek-ngejek ayat-ayat Allah, mengejek-ngejek Rasulullah, maka engkau suruhlah orang beriman tinggalkan majlis mereka. Kalau mereka masih duduk juga, mereka sama berdosa. Ini nak hadir macam mana kalau hadir pun dapat dosa? Sama juga macam ayat Quran yang Allah sebut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adapun orang beriman itu terhadap benda yang dosa, mereka berpaling. Kita mamai sampai sekali dansa cantiknya balik, tuan-tuan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kata jangan balik, hadir. Boleh hadir pula, tapi hadir cegah mungkar tu. Sudah. Hadir juga jumpa tuan, ni jangan buat tuan. Sukatilah ni majlis saya. Sekurang-kurangnya kita dah cegah. Kalau dia tak mau dengar, kita dah terlepas daripada dosa itu. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita hadir majlis lu, kita tengok mungkar, cegah dengan tangan. Kita tak mampu, bukan majlis kita, cegah dengan mulut nasihat. Kalau dia tak mau dengar, maka ingkarlah di dalam hati. Maknanya hadir juga, tapi dalam hati aduh, sepalah dia ni, ya Allah aku tak redha, ya Allah, makan cepat-cepat balik. Itu pendapat kedua. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak ambil pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Ya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.